Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Pada malam ini kami ingin melaksanakan um, program Buah Bicara yang akan membahaskan tentang tajuk hubung kait pernyataan akidah, ibadat dan akhlak berpandukan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Dan pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Ustazah Mimi Zairul yang merupakan Ustazah tingkatan 5 bagi subjek Usuluddin dari Sekolah Menengah Agama Arab Darul Iman Beris Lalan, Kelantan. Dan ini bagi menyempurnakan pentaksiran berterusan kami, iaitu tugasan 3 bagi subjek GPIM 1022 iaitu subjek Pendidikan Islam. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita meneruskan program Buah Bicara ini. Okey, kita akan meneruskan program ini. Ustazah, saya Ina Farzana binti Mazlan. Dan saya Aida Fatini binti Aizam. Ustazah, sebelum saya mula tu, boleh tak kalau saya nak tahu definisi akhlak ni sebenarnya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas ke siapa? Jelas, Ustazah. Okey. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar daripada mana dah? Institut Pendidikan Guru. Okey. Dan saya ucapkan di atas penganjuran bual bicara ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkenaan soalan yang awak sebutkan tadi, iaitu tentang definisi akhlak kan. Akhlak ni alhamdulillah, kalau sebagaimana yang awak yang kita semua ketahui, bahawasanya akhlak ni adalah satu tingkah laku ataupun kelakuan yang ada dalam diri seseorang yang terbahagi baik dan buruk. Kalau kita nak pilih sebagai akhlak mulia, iaitu kelakuan yang baik yang menggambarkan seseorang dari segi watak dan tingkah laku yang baik. Jadi akhlak ni kalau kita sama-sama faham menurut ajaran Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang bermaksud sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ni kalau dari segi asas maksudnya adalah akhlak yang Allah anjurkan, yang agama anjurkan adalah akhlak yang baik, yang mengikut ajaran Islam, yang melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah adanya sebagaimana anjuran Allah yang disebut di dalam Al-Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang tidak baik, yang mungkar. Itu adalah ajaran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jika perbuatan ni dilakukan dengan baik, maka baiklah. Kalau dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat akhlak ni bermula daripada hati. Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbi. Sebenarnya akhlak kita ni bermula daripada hati kita. Kalau sekiranya hati kita baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan kita, iaitu akhlak kita.
Dan sekiranya hati kita tidak baik, maka rosaklah anggota badan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, dan juga secara ringkas kita nak faham pada hari ini iaitu akhlak kita. Okey. Boleh faham setakat tu tentang akhlak? Boleh? Alhamdulillah boleh. Okay. Dan akhlak ni dia sebenarnya asas utama dalam pembentukan akhlak ada 4 perkara, iaitu yang pertama saya nak sebutkan pada awak pada hari ini iaitu tentang al-hikmah. Al-hikmah dalam bahasa Arab secara mufradnya ataupun satu kebijaksanaan, ataupun dalam bahasa Arab juga disebut sebagai hikmah, kebijaksanaan, kepandaian, ilmu dan juga kesaktian. Boleh dimaksudkan sebagai hikmah juga. Dan di dalam maksud hikmah, dalam perkataan hikmah tu ada maksud yang lebih luas, lebih mendalam. Mungkin di sana kita boleh mengetahui maksud hikmah itu sebagai seseorang yang dapat mengendali diri daripada hawa nafsu. Dia dapat menguasai diri dia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, laisa syadidu bisur'ah wa laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah seseorang manusia tu disebutkan sebagai seseorang yang kuat apabila dia kuat bertinju ataupun berkumpul, bergaduh. Innama syadidu, tetapi manusia tu boleh dikira sebagai kuat pada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Maknanya untuk mengawal hawa nafsu ni perlu kepada hikmah. Dan bila dapat mengawal hawa nafsu, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, yang disebut oleh Rasulullah adalah seorang yang asyadid, seseorang yang kuat. Yang kedua, asas kepada pembentukan akhlak, saya nak sebutkan juga kepada kita semua pada hari ini, iaitu tentang al-adil. Al-adil ni sifat adil. Bila sebut sifat adil, kita semua boleh faham, dan saya yakin dan percaya awak pun memahami bahawasanya adil ni bukan semata-mata sama rata, bukan semata-mata sama banyak kita bahagi, tetapi adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, walaupun tidak sama banyak, walaupun kemungkinan yang orang kemungkinan bagi satu pihak mendapat lebih dan satu pihak yang lain dapat kurang. Tetapi di sana adilnya kerana kena pada tempat dia dan memang selayaknya dia dapat sedemikian ataupun sebanyak yang tersebut. Jadi maksud adil di sini kita perlu faham bahawasanya keadil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya secara seimbang untuk sehingga ia dapat menghasilkan kekuatan dalam jiwa untuk menguasai sifat marah tadi. Kan Nabi kata allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang dapat memiliki ataupun menguasai dirinya ketika marah. Jadi sifat adil juga akan dapat mengawal ataupun mencegah kemarahan yang ada dalam diri manusia, sehinggalah kita dapat mencapai sifat al-hikmah, bijaksana. Ada. Yang pertama kita perlu ada al-hikmah, yang kedua kita perlu ada sifat adil, dan daripada sifat adil tu dia akan dapat mencapai al-hikmah. Dan yang ketiga, asas utama dalam pembentukan akhlak iaitu asy-syaja'ah.
Syaja'ah ni adalah dalam bahasa Arab yang diterjemahkan sebagai berani. Sifat berani dalam diri seseorang. Saya suka sebutkan Nabi kata laisal fata man qala hadha abi walakinnal fata man qala ha anaza. Bukanlah seseorang pemuda itu yang suka menyatakan ini adalah bapa. Seolah-olah dia berbangga kerana ayah dia seorang yang berpangkat, ayah dia seorang yang berjawatan, ataupun ayah dia seorang yang berpengaruh. Tetapi Nabi kata walakinnal fata man qala ha anaza. Berani untuk kita menyatakan bahawasanya ini adalah kita. Dan sifat berani ni awak, kalau kita nak letakkan dalam diri kita yang sebenar, iaitu apabila kita yakin dengan apa yang kita buat, kita faiza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kita berazam dengan apa yang kita nak buat, maka bertawakal kepada Allah. InsyaAllah dengan keyakinan ataupun keberanian yang ada dalam diri kita, kita kuatkan keberanian tu, sifat syaja'ah tu, insya-Allah akan membuktikan kepada kita benda yang orang lain tidak suka, tetapi apabila ia sesuatu yang benar, apabila kita yakin kita berada di landasan yang benar, maka kita akan tetap teguh di situ. Walaupun di sana ada cacian, ada makian atau ada hinaan. Jadi keberanian ni kena ada apabila kita nak melakukan sesuatu. Jangan kerana bila orang kata macam ni, orang menghina kita, kita merasa diri kita lemah. Kita merasa diri kita tak kuat. Kita merasa tidak yakin dengan apa yang kita lakukan. Itu yang kita bimbang. Kita tidak mahu sifat berani yang ada dalam diri kita akan pudar apabila kita mendapat cabaran. Bahkan kita mesti teruskan keazaman kita, teruskan kekuatan kita dengan keberanian yang ada untuk kita melakukan perkara yang kita telah yakin bahawasanya ia adalah benar. Benda ni memang satu perkara yang cukup susah untuk kita lakukan. Tetapi apabila kita berazam, kita yakin, buatlah dengan berani. InsyaAllah dengan keberanian, keyakinan yang kita ada itu akan memberikan satu sifat yang lebih besar dalam diri kita, iaitu keikhlasan. Yakinlah, bila kita berani, bila kita kuat, bila kita yakin, insya-Allah keikhlasan tu akan mari dalam diri kita, akan hadir dalam hati kita, dan kita tidak kerana siapa-siapa, melainkan kerana kebenaran yang telah kita pegang. Yang keempat, iaitu sifat iffah. Asas dalam pembentukan akhlak ni juga adalah sifat iffah. Iffah ni memelihara diri. Jadi dalam perkara memelihara diri ni mungkin banyak benda yang perlu kita fahami. Pelihara diri daripada hawa nafsu, pelihara diri daripada perkara-perkara yang tak baik, pelihara diri daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak baik. Apabila kita tadi tahap yang ketiga tadi, kita faham bahawasanya kita berani untuk berada di landasan yang benar, dan kita pergi kepada asas yang keempat, iaitu iffah. Dalam keadaan kita berani, mesti kita pastikan diri kita terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kita teringat kepada hadis Rasulullah yang menyebut sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluh.
7 golongan yang awak pun dah belajar mungkin hadis ni. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tiada naungan lain melainkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada mahsyar. Ada 7 golongan. Tetapi Ustazah nak sebut kepada kita pada malam ni, iaitu golongan yang ar-rajul, ataupun dalam hadis tu disebut lelaki, tetapi huraian hadis tu disebut juga sebagai al-mar'ah, sama ada lelaki atau perempuan. Iza da'at, kalau orang lelaki, kalau orang lelaki, iza da'at imra'atun zata mansabin wa jamalin. Sekiranya kalau orang lelaki digoda oleh perempuan yang mempunyai pangkat, kekayaan dan juga cantik. Dan sebaliknya, huraian daripada hadis ni, kalau orang perempuan digoda oleh lelaki yang mempunyai pangkat, handsome, kaya, tetapi dia sanggup menyatakan kerana sifat nak ifat tadi, nak memastikan dirinya terpelihara daripada perkara yang tidak baik, terpelihara daripada hawa nafsu, terpelihara daripada perkara-perkara yang mazmumah, sifat keji. Nabi kata adalah orang yang berani menyatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nampak macam mudah untuk menyatakan kan, tetapi sebenarnya apabila kita menghadapi sendiri masalah ataupun kes sebegini, mungkin ia satu cabaran yang besar. Nah, jadi insya-Allah dalam perkara ni 4 asas itu sekiranya kita dapat pegang dengan baik, kita dapat letakkan di dalam diri kita, insya-Allah kita dapat mencuba ke arah membentuk peribadi dan akhlak yang mulia. Dan bila kita sebut akhlak yang baik, akhlak ni ada 2 kan? Yang awak faham pun bahawasanya akhlak ni ada 2, iaitu akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Sifat mahmudah, sifat mazmumah. Dan 2 sifat ni menjadi satu cabaran kepada dunia hari ini dalam membentuk anak muda, dalam membentuk remaja-remaja. Cabaran untuk memastikan dan mengajak anak-anak muda ke arah akhlak yang baik. Kerana di sana adanya cabaran-cabaran, adanya perkara-perkara yang perlu dihadapi oleh golongan muda untuk mendapatkan sifat mahmudah. Tetapi kalau sekiranya anak muda yang tidak sanggup melalui cabaran-cabaran ini, na'udzubillah min zalik, mereka akan terjerumus ke dalam akhlak yang tidak baik. Jadi kalau kita mahu akhlak yang baik, kita mestilah berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini yakinlah bahawasanya benda ni, perkara ni telah disebut oleh Rasulullah dalam hadis baginda, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bima lan tadillu abada. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu, maknanya kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman pada hari ini, 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang 2 perkara ini, lan tadillu abada. Nescaya kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Tak akan sesat sampai ke hari kiamat, insya-Allah. Apa 2 perkara tersebut? Iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya yakin dan percaya bahawa kalau kita pegang kepada
hadis Rasulullah, kita berpegang kepada Al-Quran, ia menjadi sumber utama dalam menentukan akhlak dan nilai-nilai kehidupan. Sebagai contoh kita dalam bab solat, dalam bab sembahyang. Cabaran anak mudanya, cabaran golongan-golongan remajanya nak menetapkan diri kita supaya terus melakukan solat. Dalam keadaan kita banyak lagi ilmu yang tidak difahami, dalam keadaan banyak lagi perkara-perkara yang awak tak sedia kata Azhar. Dalam keadaan apa Ustazah nak kata ni, zaman penuh cabaran. Zaman penuh cabaran ni nak kepada kebaikan, tetapi dalam masa yang sama perkara-perkara yang ada di kiri kanan kita ni adalah satu pengaruh yang menyebabkan kita rasa terpengaruh, kita suka, kita minat. Dan juga dalam keadaan ilmu kita masih lagi tidak sempurna, yang menyebabkan kita mungkin goyah, mungkin terpengaruh, mungkin berfikir ke arah lemah semangat untuk menuju ke arah akhlak yang baik. Tetapi di sana yakinlah bahawasanya sunnah Nabi SAW ni, hadis yang disebut oleh Rasulullah ni adalah jelas bahawasanya kalau dalam perkara solat tadi Nabi kata kalau kita masih melakukan maksiat, tapi dalam masa yang sama kita juga melakukan solat. Sedangkan Nabi kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah kita daripada perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar, benda-benda yang tidak baik. Jadi kerana itulah Nabi menyebut teruskan sembahyang. Walaupun dalam keadaan kita rasa terpaksa, walaupun dalam keadaan kita rasa diri kita tidak kuat untuk melakukan nak istiqamah untuk menunaikan solat, tetapi dengan berpegang kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin dan percaya bahawasanya sembahyang itu akan memimpin kita ke arah yang lebih baik, akhlak yang lebih baik. Jadi pembinaan akhlak yang nak menepati syariat Allah Subhanahu Wa Taala ni, insya-Allah ia adalah demi kesejahteraan kita dunia dan akhirat. Akhlak yang baik, yakinlah mana-mana duduk kita, kita berada di mana-mana sahaja, dengan akhlak yang baik itu akan melindungi diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Secara umumnya insya-Allah tujuan pembinaan akhlak ni adalah untuk membentuk tingkah laku bagi setiap Muslim. Akhlak-akhlak ni kenapa ia perlu ditekankan, kenapa ia menjadi satu isu yang kita sama-sama bincangkan, kerana ia adalah perkara yang utama dalam diri manusia, terutamanya orang Islam. Sebenarnya orang bukan Islam pun dia nak kepada akhlak yang baik. Dia tidak suka kepada perkara-perkara buruk dilakukan, walaupun benda tu tiada dalam hukum akam agamanya. Tetapi mereka pun di sana ada garis panduan juga. Cuma dia tidak ada ayat, dia tidak ada panduan untuk menerapkan nilai-nilai murni sebagai akhlak yang mulia. Jadi sini beza orang Islam dengan bukan Islam adalah dia ada nilai dalam kehidupan, insya-Allah. Jadi sebenarnya dalam pembinaan akhlak ni perlu kepada mujahadatun nafsi.
perkara yang paling kita kena pegang iaitu mujahadatun nafsi. Maksud mujahadatun nafsi ni iaitu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Mesti kita macam mana cara sekalipun kita bersungguh-sungguh untuk nak memastikan diri kita melakukan perkara yang Allah suruh dan meninggalkan perkara yang Allah larang. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau semua manusia dapat berpegang kepada ayat Allah ini, suruhan Allah ini, insya-Allah manusia berada dalam keadaan yang baik. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan hawa nafsu ni nak melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ni sebenarnya terbahagi kepada tiga jenis. Dalam skop hawa nafsu tu adanya nafsu ammarah, nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah ni adalah sifat yang mendorong manusia ke arah perkara yang buruk. Adapun nafsu lawamah pula iaitu bila dia melakukan perkara yang tidak baik dan dia menyesali atas perbuatan buruk yang dia buat. Ni level yang kedua. Level yang pertengahan. Dan level yang paling tertinggi dalam bab nafsu ni, maksud nafsu ni iaitu nafsun mutmainnah. Nafsun mutmainnah ni jiwa yang Okey, Ustazah. Okey. Ya. Zaman remaja kini dikatakan sebagai satu proses pelibatan yang berkesan dalam masyarakat. Oleh itu, pada peringkat ini, kita seharusnya mendidik remaja dan memantau mereka supaya mereka tidak terjebak dengan perkara yang merosakkan akhlak mereka. Sebagai contoh, ya, isu merempit dalam kalangan remaja dan tidak menjaga akhlak. Sekejap. Boleh dengar tak? dengar. Ulang balik. Dengar? Okey. Okey, zaman remaja kini zaman remaja dikatakan sebagai satu proses bagi penglibatan yang berkesan dalam masyarakat. Oleh itu, pada peringkat ini, mereka iaitu remaja seharusnya dididik dan dipantau dengan sebaik mungkin supaya tidak terjebak dengan perkara yang boleh merosakkan akhlak mereka. Sebagai contoh, pada zaman sekarang, isu merempit dalam kalangan remaja, tidak menjaga ikhtilat antara lelaki dan perempuan dan obses terhadap artis K-pop. Okey, soalan saya, bolehkah kami tahu apakah punca berlakunya permasalahan kerontang akhlak dalam kalangan remaja Muslim di Malaysia ini secara ringkas? Okey, terima kasih. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Iz awal fityati ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda yang menuju Allah Subhanahu wa taala minta tolong dengan Allah supaya Allah menyelamatkan agama mereka, dan Allah tidurkan mereka selama 309 tahun di dalam gua. Cerita ni, kisah ni membuktikan, menjadi dalil bahawasanya remaja ni mesti, macam mana sekalipun, mesti mencari jalan untuk memastikan dirinya selamat daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kalau hari ini manusia membincangkan tentang keruntuhan akhlak, maka kita mesti menyelamatkan diri kita daripada keruntuhan akhlak. Kalau manusia hari ini membincangkan tentang remaja tidak berilmu, maka kita kena fikir macam mana cara untuk memastikan diri kita berilmu. Antara sebab-sebab yang berlaku ni adalah
kerana didikan agama tu kurang. Manusia tidak lagi menekankan tentang didikan agama. Bahkan ibu bapa pun tidak mewajibkan dalam perkara ilmu agama kepada anak-anak. Macam mana ibu bapa nak wajibkan ilmu agama dalam diri anak-anak? Ibu bapa pun kurang ilmu agama. Ni satu masalah yang cukup besar. Maksudnya negara kita dalam keadaan tidak berkesudahan dalam membicarakan tentang keruntuhan akhlak, dalam membicarakan tentang kurang didikan agama. Kerana negara kita duduk dalam masih lagi bermasalah bukan sekadar di pihak anak-anak remaja, tetapi di pihak golongan dewasa juga masih perlu diberi perhatian. Jadi yang ni kalau sambungan ataupun dalam surah Kahfi, sambungan cerita yang disebut oleh Allah Ta'ala tentang Ashabul Kahfi, Allah kata, nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya kami ceritakan kepada kamu tentang satu cerita yang benar, yang menjadi bukti kepada kita tentang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda. Mereka memohon pertolongan daripada Allah untuk menyelamatkan agama dia daripada musnah, rosak, hilang nilai agama Islam, agama yang ada dalam diri dia, agama Allah Ta'ala. Dan wazidnahum huda. Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi, ini dalil dan bukti bahawasanya tentang masalah remaja ni perlu kita sama-sama cuba selesaikan, cuba rungkaikan dan kita cuba memberi kebaikan kepada para remaja ini. Kalau punca kurang didikan agama, maka di sana perlunya remaja-remaja diberi didikan agama. Kalau sekiranya ibu bapa pun kurang agama, ibu bapa mesti memastikan cari mana tempat yang dapat memberi didikan agama kepada anak-anak. Kalau sekiranya pengaruh rakan sebaya itu menjadi penyebab runtuhnya moral akhlak remaja, maka kita mesti memberi kefahaman kepada anak remaja, golongan muda, bahawasanya kita perlu memilih kawan. Bagaimana Nabi suruh. Saya sebutkan tadi, Nabi suruh pilih kawan. Supaya kita tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik. Nak memastikan diri kita, remaja ini perlu sedar bahawasanya masa depan lebih banyak yang perlu dihadapi cabaran-cabaran dia. Kalau duduk dalam keadaan tak ada ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu dunia pada hari ini, kalau duduk dalam keadaan tidak memilih kawan yang terbaik, maka hancurlah remaja masa akan datang. Sebab itulah Nabi sebut, syubbanul yawm rijalul ghad. Syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini, mereka lah yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Dan mungkin juga masalah punca yang dihadapi adalah keruntuhan akhlak ini berpunca daripada teknologi yang sangat berleluasan. Berapa ramai manusia kalau ikut kajian internet pada hari ini, anak muda yang menggunakan rangkaian internet, talian teknologi, segala bentuk teknologi dengan perkara-perkara yang tidak baik. Menggunakan internet dengan untuk melihat, menonton, mendapatkan, mencapai perkara-perkara yang mungkar, maksiat. Lalai nak game. Mesti guna game dan terus lalai. Dengan telefon, kalau ikut kajian-kajian orang-orang yang dapat mengukur
penggunaan manusia dengan internet, dengan telefon itu, disebut dalam kajian dia kata manusia lebih ramai menggunakan internet untuk melihat perkara-perkara yang lucah, perkara-perkara tidak baik, perkara-perkara maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi ni antara punca yang sama-sama kita perlu sedar dan kita perlu hindari, perlu memastikan diri kita selamat daripada masalah-masalah ini. Nilai pendidikan yang rendah, manusia menghadapi dengan keadaan dalam dunia hari ini, manusia tidak menekankan nilai-nilai akhlak yang baik sebagai perkara yang perlu ditarbiah ataupun menjadi pendidikan dalam diri manusia. Dan mungkin juga masalah berpunca daripada latar belakang keluarga yang bermasalah. Latar belakang keluarga ni salah satu punca juga. Masyarakat sekeliling yang menyebabkan, saya sebut tadi, kalau kata kurang didikan agama, keluarga tiada didikan agama juga punca. Latar belakang keluarga yang tak ada. Tak ada ilmu agama. Kita nak pastikan anak-anak berilmu agama, tetapi ibu bapa kurang ilmu agama. Bahkan bukan sekadar kurang, tiada ilmu agama itu menjadi punca dan masalah yang cukup besar yang perlu kita faham. Di sini saya nak sebut terdapat banyak kesan yang akan terjadi kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Apabila remaja tidak mendapat perkara yang sepatutnya, terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak baik, akhlak yang buruk. Antara sebab-sebab yang berlaku adalah kerana didikan agama itu kurang. Manusia tidak lagi menekankan tentang didikan agama. Bahkan ibu bapa pun tidak mewajibkan dalam perkara ilmu agama kepada anak-anak. Macam mana ibu bapa nak wajibkan ilmu agama dalam diri anak-anak? Bapa pun kurang ilmu agama. Ini satu masalah yang cukup besar. Maksudnya negara kita dalam keadaan tidak berkesudahan dalam membicarakan tentang keruntuhan akhlak, dalam membicarakan tentang kurang didikan agama. Kerana negara kita duduk dalam masih lagi bermasalah, bukan sekadar di pihak anak-anak remaja, tetapi di pihak golongan dewasa juga masih perlu diberi perhatian. Jadi yang ni kalau sambungan ataupun dalam surah Kahfi, sambungan cerita yang disebut oleh Allah Ta'ala tentang Ashabul Kahfi, Allah kata nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya kami ceritakan kepada kamu tentang satu cerita yang benar yang menjadi bukti kepada kita tentang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda. Mereka memohon pertolongan daripada Allah untuk menyelamatkan agama dia daripada musnah, rosak, hilang nilai agama Islam, agama yang ada dalam diri dia, agama Allah Ta'ala. Dan wazidnahum huda, Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi ini dalil dan bukti bahawasanya tentang masalah remaja ni perlu kita sama-sama cuba selesaikan, cuba rungkaikan, dan kita cuba memberi kebaikan kepada para remaja ini. Kalau punca kurang didikan agama, maka di sana perlunya remaja-remaja diberi didikan agama.
Kalau sekiranya ibu bapa pun kurang agama, ibu bapa mesti memastikan cari mana tempat yang dapat memberi didikan agama kepada anak-anak. Kalau sekiranya pengaruh rakan sebaya itu menjadi penyebab runtuhnya moral akhlak remaja, maka kita mesti memberi kefahaman kepada anak remaja, golongan muda, bahawasanya kita perlu memilih kawan. Bagaimana Nabi suruh, saya sebutkan tadi, Nabi suruh pilih kawan supaya kita tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik. Nak memastikan diri kita, remaja ini perlu sedar bahawasanya masa depan lebih banyak yang perlu dihadapi cabaran-cabaran dia. Kalau duduk dalam keadaan tak ada ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu dunia pada hari ini, kalau duduk dalam keadaan tidak memilih kawan yang terbaik, maka hancurlah remaja masa akan datang. Sebab itulah Nabi sebut syubbanul yaum rijalul ghad. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, mereka lah yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Dan mungkin juga masalah punca yang dihadapi adalah keruntuhan akhlak ini berpunca daripada teknologi yang sangat berleluasa. Berapa ramai manusia kalau ikut kajian internet pada hari ini, anak muda yang menggunakan rangkaian internet, talian teknologi, segala bentuk teknologi dengan perkara-perkara yang tidak baik. Menggunakan internet dengan untuk melihat, menonton, mendapatkan, mencapai perkara-perkara yang mungkar, maksiat, lalai nak game, mesti guna game tu dan terus lalai. Dengan telefon, kalau ikut kajian-kajian orang-orang yang dapat mengukur penggunaan manusia dengan internet, dengan telefon itu, disebut dalam kajian, dia kata manusia lebih ramai menggunakan internet untuk melihat perkara-perkara yang lucah, perkara-perkara tidak baik, perkara-perkara maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini antara punca yang sama-sama kita perlu sedar dan kita perlu hindari, perlu memastikan diri kita selamat daripada masalah-masalah. Nilai pendidikan yang rendah, manusia menghadapi dengan keadaan dalam dunia hari ini, manusia tidak menekankan nilai-nilai akhlak yang baik sebagai perkara yang perlu ditarbiyah ataupun menjadi pendidikan dalam diri manusia. Dan mungkin juga masalah berpunca daripada latar belakang keluarga yang bermasalah. Latar belakang keluarga ni salah satu punca juga. Masyarakat sekeliling yang menyebabkan, saya sebut tadi, kalau kata kurang didikan agama, keluarga tiada didikan agama juga punca. Latar belakang keluarga yang tak ada ilmu agama. Kita nak pastikan anak-anak berilmu agama, tetapi ibu bapa kurang ilmu agama. Bahkan bukan sekadar kurang, tiada ilmu agama itu menjadi punca dan masalah yang cukup besar yang perlu kita faham. Jadi sini saya nak sebut terdapat banyak kesan yang akan terjadi kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Apabila remaja tidak mendapat perkara yang sepatutnya, terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak baik, akhlak yang buruk. Dah cukup 30 minit ke weh? Kesian lagi Ustazah.
Cakap yang Ustazah. Kau je Ustazah cakap. Kesan yang akan terjadi kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara apabila remaja-remaja tidak sama ada dapat memastikan diri dia berakhlak baik ataupun tidak. Kalau kesan kepada individu, kita mesti kena ingat bahawasanya akhlak ni adalah cermin ataupun peribadi seseorang. Jadi mesti walau macam mana cara sekalipun mesti kita kena berakhlak Recording in progress. dalam kehidupan seharian kita. Individu ataupun seseorang yang mempunyai akhlak yang baik akan dipandang mulia dan tinggi. Ini mesti kita yakin dan faham bahawasanya orang yang berakhlak baik, insya-Allah orang akan merasa senang dengan dia dan akan dipandang mulia. Sama ada oleh orang-orang sekeliling, sama ada orang-orang sekeliling ataupun keluarga. Secara umumnya masyarakat. Namun kalau remaja berakhlak dengan akhlak yang buruk yang menyebabkan masyarakat akan memandang hina dan juga mencemuh. Sebagai contoh, sifat suka melakukan perkara yang tidak baik, berzina, penagihan dadah ataupun berjudi, na'udzubillah min zalik, minta hindarkan. Tetapi yakin, percaya bahawasanya orang yang bersifat buruk mereka akan dipandang buruk oleh masyarakat. Kesan kepada keluarganya, kalau akhlak yang baik, insya-Allah ia menjadi contoh kepada ahli keluarga yang lain. Akhlak yang baik itu akan menggambarkan, akan memberi mesej yang baik kepada orang lain. Adik-beradik kita, ibu bapa kita. Ibu bapa akan rasa senang apabila anaknya anak yang baik. Kalau orang Kelantan kata anak juru, orang yang berakhlak mulia. Tetapi kalau akhlak tidak baik, keluarga akan susah hati. Keluarga akan terpaksa memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sifat-sifat yang tidak baik yang sedang dihadapi oleh anak-anaknya. Itu masalah kepada keluarga. Dan kadang-kadang dia akan ada tekanan. Sama ada anak, remaja itu sendiri ataupun ibu bapa, keluarga akan menghadapi tekanan kerana malu dengan masyarakat. Itu kesan kepada keluarga. Kesan kepada masyarakat, kita kena faham bahawasanya remaja ataupun golongan muda ini menjadi tiang kepada negara. Negara, agama, bangsa kita, agama kita akan dapat dilihat oleh penganutnya. Al-Quran itu memanglah benda yang telah ditulis, dinaskahkan, dibukukan oleh sahabat Rasulullah semenjak dahulu, dan hari ini manusia mengamalkannya, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, panduan dan juga untuk diamalkan. Tetapi sayangnya kalau remaja tidak memahami dan tidak mengambil apa yang terkandung di dalam Al-Quran sebagai amalan untuk difahami, untuk dijadikan pakaian hidup, maka kita kena namun begitu kesan yang paling ketara yang akan dilihat sekiranya akhlak remaja pada hari ini tidak terkawal, adanya pergaduhan dalam masyarakat, perkara maksiat berlaku,
ataupun porak peranda, pecah belah, maka itu akan memberi kesan yang buruk kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kesan kepada negara. Negara kita akan kehilangan generasi yang berkaliber, yang boleh memimpin pada masa yang akan datang. Karena itulah pentingnya remaja pada hari ini, sebab syabbanul yaum rijalul ghad. Saya sebut dah, pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Yang kedua, kesan kepada negara juga, kadar jenayah akan meningkat. Memberi satu gambaran kepada dunia bahawasanya negara kita menghadapi masalah keruntuhan akhlak yang tinggi. Sebagaimana, na'udzubillah min zalik, sebagaimana Amerika, negara yang tiada agama, negara yang tak ada panduan kehidupan yang jelas, maka tidak pelik dan tidak ajaib lah. Tidak sesuatu yang asing apabila rakyat negara dia menghadapi keruntuhan akhlak yang tinggi. Tapi kalau Malaysia berlaku sedemikian, sedangkan Malaysia ini disebut sebagai negara Islam, ia adalah satu pesan yang cukup buruk kepada negara kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, anasir-anasir luar akan mudah meresap ke dalam negara kita. Ia tidak mungkin kita boleh tengok pada skop yang kecil. Kalau dulu orang di kampung tidak melihat perkara-perkara di luar bandar, amalan cara pemakaian. Tapi hari ini orang di kampung keluar ke bandar dan kembali ke kampung dengan membawa anasir-anasir yang tidak baik. Contoh-contoh yang dari segi pemakaian, dari segi akhlak, kekasaran. Kalau yang dah lah yang ada dalam sifat yang ada dalam kampung pun tidak dapat dirawat lagi, buat balik pula sifat yang baru. Orang panggil western, cara barat. Cara barat diamalkan oleh orang-orang bandar tersebut. Dan yang terakhir, negara akan terbantu dari segi pembangunan dan juga ekonomi apabila pemuda generasi hari ini tidak mempunyai akhlak yang baik. Sebab manusia ataupun remaja, anak muda, tidak ada kesedaran. Itu punca yang dan kesan yang cukup besar kepada negara. Wallahu a'lam. Ustazah, saya ada soalan. Apakah cara yang boleh kita laksanakan berpandukan sunnah Rasulullah SAW agar remaja pada masa kini lebih mementingkan akhlak yang baik? Okey, terima kasih saya ucapkan. Cara yang boleh dilakukan ataupun dilaksanakan oleh remaja pada hari ini kalau berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita sebagaimana awal-awal tadi saya sebut adalah berpegang dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang kedua, memastikan keluarga kita ada kesedaran. Dia ada peranan lah kan. Semua ada peranan. Peranan individu, peranan keluarga, peranan pendidikan pun perlu. Kalau peranan individu, saya nak tegaskan, anak muda, remaja pada hari ini mesti menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu. Kadang-kadang saya perhati, anak-anak muda pada hari ini sangat kurang dalam majlis-majlis ilmu. Terutamanya kalau di masjid ataupun di madrasah. Kalau orang Kelantan dia kata balesa. Di majlis-majlis ilmu ni lebih ramainya orang tua. Tak? Orang-orang yang tak boleh nak gimana dah. Dia banyak berada di rumah, tidak bekerja ataupun pencing. Mereka ni lah golongan yang akan memenuhi majlis-majlis ilmu.
Tetapi golongan muda, remaja, generasi baru sangat kurang, yang menyebabkan ilmu tu tak sampai kepada remaja. Itu yang sangat menyedihkan. Jadi peranan individu ni perlu kena tekankan, tegaskan dalam perkara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat, zikir, baca Al-Quran. Kena ada kesedaran, perlu ada kesedaran, perlu aktif dalam majlis-majlis ini. InsyaAllah. Sebenarnya walaupun pandangan orang-orang yang western, orang barat memandang hina kepada golongan-golongan agamawan kita, orang-orang yang berpegang pada syariat kita, tetapi kita sebagai orang Islam jangan terpengaruh dengan golongan barat ni. Sebab golongan barat Yahudi Allah sebut dah. Allah sebut dalam Al-Quran, orang Yahudi lan tarda wa lan tarda ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tak akan redha, tak akan rasa tenang, tak akan berdiam diri untuk terus mempengaruhi kita, terus mencucuk kita dengan budaya-budaya yang tidak baik. Kerana dia dah janji dengan Allah Ta'ala, dia tak akan duduk diam. Hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah remaja ataupun manusia pada hari ini mengikut ajaran dia. Selagi mana kita terus berpegang teguh dengan agama, lagi itulah orang Yahudi dan Nasrani akan terus memberi pengaruh-pengaruh buruk untuk merosakkan umat Islam pada hari ini. Jadi sebenarnya golongan yang melakukan perkara mungkar, maksiat adalah golongan-golongan yang secara kasarnya boleh kita istilahkan sebagai orang yang mengikut syaitan iblis. Sedang mengikut tunjuk ajar daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi ini yang perlu kita sedar. Jangan kita rasa boleh belajar di universiti dah satu kejayaan yang besar. Sedangkan diri kita ni dengan ilmu agama sangat lagi sedikit dari segi ilmu. Dan ingatlah ayat Allah dalam surah Al-Kahfi, ayat terakhir, ayat 109. Ayat surah Kahfi ada 110, ayat 109. Allah sebut ilmu Allah datang muka bumi ni cukup luas. Kalau digunakan dakwah pen sebanyak mana yang ada di atas muka bumi, air laut yang ada di atas muka bumi mari sehingga kering, dan Allah datangkan lagi air laut sebanyak yang ada di atas muka bumi sehingga kering lagi. Tetapi Allah kata ilmu Allah tak akan habis. Jadi sini kita kena faham bahawasanya ilmu itu adalah sesuatu yang cukup besar, penting untuk kita sama-sama pelajari, dapatkan, tambah, dan ini menjadi satu cabaran besar pula pada dunia hari ini, kerana bukan sekadar golongan remaja yang tidak merasakan penting untuk menambah ilmu agama, untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu, tetapi ibu bapa juga kurang memberi penekanan dalam perkara ini. Ibu bapa pada hari ini, kalau kita perhati dunia pada hari ini, manusia masing-masing sibuk. Masing-masing berlumba-lumba untuk bekerja, untuk mendapatkan, menambah pendapatan. Itu satu cabaran yang besar yang perlu kita faham. Jangan sampai kita melampau-lampau. Peranan yang kedua, peranan keluarga. Perlu kepada penerapan nilai-nilai murni dan etika untuk menguruskan masa dengan baik. Di sini kita kena faham juga ibu bapa mesti menjadi contoh yang baik untuk nak memastikan anak-anak juga dapat melihat mana yang perlu mereka ikuti, perlu mereka amalkan. Kalau ibu bapa tidak menunjukkan contoh, macam mana anak-anak nak ikut, nak ambil contoh di mana? Hari ini ibu bapa tidak menjadi contoh menyebabkan anak-anak
terkapai-kapai, perlu cari sendiri. Kadang-kadang dapat yang baik. Bila anak-anak remaja cari sendiri ni, maklum sajalah. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tersasar, kadang-kadang terjerumus dalam kancah kemaksiatan. Na'udzubillah. Ibu bapa tu mesti berperanan sebagai contoh kepada anak-anak pada hari ini. Nak dapatkan anak yang berilmu, nak dapatkan anak-anak yang berakhlak mulia, satu cabaran yang cukup besar yang mesti ibu bapa, keluarga hadapi. Bersungguh-sungguh. Dia bukan semudah petik jari. Tak, tidak semudah itu. Mesti dihadapi dengan sabar, tabah. Nak dapatkan sesuatu, nak berjaya, macam mana kita nak berjaya? Mesti kita kena bersungguh-sungguh kan. Bukannya mudah-mudah untuk berjaya dah. Jadi peranan pendidikan juga, sekolah ataupun dunia pendidikan, kerajaan juga perlu mengambil peranan ini, memainkan peranan untuk membendung masalah yang dihadapi dalam bab peruntuhan akhlak. Ini penting. Begini kemungkinan kita dapat lihat ada lagi panggil cacat celanya ataupun sumbingnya dalam pendidikan, dunia pendidikan di negara kita. Saya perhatikan banyaklah yang menyebabkan anak-anak semakin kurang akhlak, bukan kerana anak-anak itu yang tersilap, tetapi tunjuk ajar yang salah, pendidikan ini. Dunia pendidikan ini juga adalah satu kesilapan yang dihadapi oleh negara kita pada ini. Kalau perhati ada kekurangan di situ yang perlu diperbaiki. Mungkin ada banyak yang saya perhatikan yang tidak mencontohi teladan yang baik kepada remaja pada hari ini. Jadi itu adalah satu masalah. Dan peranan pendidikan tu perlu diperbetulkan. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah Ustazah. Thank you Ustazah sebab sampaikan maklumat ni dekat kita orang. Itu je lah Ustazah, mampu kadar yang ada. Yang kurang tu daripada diri Ustazah, yang lebih tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Wallahu a'lam. Cuma akhirnya kita kena faham, Nabi sebut kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak-anak yang dilahirkan remaja pada hari ini bukan satu kesilapan yang duduk atas diri dia. Akhlak yang rosak, musnah tu bukan kesilapan atas diri remaja dak. Tapi fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Dia peranan tu, tanggungjawab tu terpikulnya di atas ibu bapa ataupun orang-orang yang mendidik di sekeliling. Jadi masing-masing perlu berperanan, bertanggungjawab dengan pembentukan akhlak mulia dalam diri individu pada hari ini. Wallahu a'lam. Okey, Alhamdulillah. Menerusi program Buah Bicara pada malam ini, banyak info dan input guna yang kami perolehi daripada Buah Bicara ini. Dan kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Ustazah kerana sudi menerima pelawaan kami terlibat dalam program Buah Bicara malam ini bagi berkongsi sedikit mengenai penghayatan akhlak ibadah dan akhlak berpandukan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekiranya tiada lagi penyampaian malam ini, jadi kita tutup program kita dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma